Assalamualaikum kawan-kawan. Okey, jumpa dengan saya Azul Saidin. Terima kasih kepada anda yang menonton siaran ini. Okey, hari ini saya dapat kerja special. Saya tunjukkan sekarang. Itu yang anda lihat sekarang ni, tangki air ni dalam keadaan rendah sebab sebelum ni dia menggunakan mesin. Saya tunjuk. Okey. Mesin ni digunakan untuk pam air. Tapi sekarang dia nak tinggikan tangki ni supaya dapat tekanan air, jadi dia tak perlukan mesin lagi. Kerana mesin perlukan elektrik dan elektrik perlu dibayar. Jadi tugas saya ialah membuat kerangka daripada besi channel. Ni besi channel ya. Ni besi channel berukuran ketebalan 2 mm yang ni, dan 1.0 mm yang ni. Ini untuk dia punya silang dia nantilah. Macam mana pun nanti anda boleh lihat. Okey, hari ini adalah hari pertama selepas kuarantin. Baru dapat suntikan. Okey, nanti saya akan tunjuk bagaimana menghasilkan kerangka ni. Okey, sekarang ni proses pemotongan. Saya dah marking tempat saya nak potong. Sekarang saya guna SPL macam biasalah ya, untuk tegak dia kalau tak sengit-sengit. Ini adalah untuk bahagian tiangnya nanti. Markingnya sedikit adalah untuk palang tengah, dan sebelah sana pun juga tiangnya. Saya potong sini, saya akan potong sini juga. Kerana ini penting sebenarnya. Kalau anda nak tahu, nak tahu ini penting sebab saya dah ada pengalaman. Sebabkan tak ada ni boleh menjadikan kita tercedera. Antaranya bila kita potong, kita kepak sikit pusing sikit macam ni, terpusing macam ni, dia akan pecah. Bila pecah, serpihan ni akan melenting. Nasib baik kalau dia melenting ke depan, tapi kalau dia melenting ke arah kita, dia sangat bahaya. Jadi hati-hati. Okey, sekarang ni saya nak potong. Ini adalah tiang seterusnya yang akan saya jadikan. Saya potong dan dibahagikan untuk mendapatkan tiang ke-3 dan ke-4. Okey, saya mulakan. Garisan dulu dengan mesin ni. Lepas dapat garisan baru saya potong terus sampai tembusnya. Okey, saya tunjukkan yang ni. Saya sedang buat pemotongan untuk bahagian ni.
Di mana bahagian ni nanti anda akan lihat dia jadi begini. Jadi macam ni. Okey, jadi begini. Dan jadi macam ni. Kenapa dia jadi begini? Ini saya dah potong ya. Potong. Sini saya dah potong. Sini dah potong. Sebabnya nanti saya akan letakkan besi ni ke sini. Dan ya, saya dah cantumkan dia. Jadi begini. Sini saya beri skru. Sebab tu kenapa dia ada lidah di sini. Lepas tu saya akan skru dari belakang. Kalau daripada sini nanti skrunya timbul ke depan. Okey, nanti akan diskru daripada bawah sana tembus ke dalam ni. Sekurang-kurangnya 4 skru. Nampak ada lebihan ni? Nanti anda akan lihat apa akan jadi dengan yang lebihan ni. Dia tak penting sangat, tapi saya buat begini kenapa? Nanti selepas segalanya saya akan sambungkan, anda akan tahu kenapa. Okey, saya sambung. Saya akan potong ni. Sebab itu dah siap. Yang ni belum siap. Ni belum dipotong habis. Nanti saya akan buang sini, saya potong sini seperti mainnya macam ni lah. Ni pasangan dia. Okey. Okey, ini bahagian hadapan yang sudah cantumkan ya. Saya buang sini, masuk sini dan saya cantumkan. Sekejap lagi saya nak skrukan dia. Saya ada kelamnya, jadi mudah saya terbalikkan dan saya cantumkan dengan skru. Okey, skru saya rasa saya hanya perlu skrukan satu saja dulu. Sebab proses ni kita kena cari dia punya square-nya. Ini penting. Jadi kita skru satu saja dulu, tengah-tengah sini. Okey, skru dah pun terpasang. Ini dah boleh buka. Untuk sekian bahagian ni, saya rasa saya perlukan 4 skru. 1, 2, 3, 4 kurang-kurangnya untuk kekukuhannya. Sebab ini akan menampung berat beban yang tinggi. Sebab tangki air ni 120 liter. Okey, selepas saya potong yang hari tu, ini tiba silang dia. Ini untuk silang, nanti saya tunjuk bagaimana. Tapi saya nak kena potong ni. Potong bahagian ni. Dan potong bahagian ni. Ini saya buang ke bahagian ini. Nak kena potong semua ni sebab nanti dia akan masuk
jadi penguat kuda-kuda kepada tiang yang saya buat di sana itu ya. Ini jadi kuda-kuda. Okey. Jadi tugas saya potong. Dia akan jadi begini nanti. Di mana bahagian ni saya dah potong. Dah jadi. Saya dah lipatkan ke dalam. Okey, ni saya dah lipatkan ke dalam. Ni saya lipatkan keluar. Kerana nanti dia sini ada tiang besar sana tu. Ya. Okey. Ini yang akan saya buat sekarang ni. Okey. Kedua bahagian saya dah buat macam ni. Kedua-duanya. Di bahagian sini dan bahagian yang satu lagi. Kedua-duanya satu arah yang sama. Okey. Sekejap lagi saya sambungkan dengan tiang utamanya. Okey, ni saya dah cantumkan sini. Nanti saya akan skrukan. Saya apit dengan F-clamp. Yang sini dalam proses saya buat dia. Okey. Okey. Saya pernah masukkan ni. Dah tepat keadaannya. Right. Okey, dia akan jadi seperti ini. Mana nanti ni saya skru. Okey. Sini akan saya skru. Sini akan saya skru. Okey, dia jadi macam ni lah. Jadi kekukuhan tiang ni nanti sangat tinggi sebab dia menanggung beban yang berat daripada tangki air yang ada kita nak pasang nanti. Jadi macam ni kedudukannya. Okey, saya terus sambungkan tugas. Okey, ini dah pun siap saya skru. Dah siap skru semua. Sambungannya, X-nya ini sangat kukuh. Tapi ada bahagian lain, iaitu bahagian ni. Bahagian ni akan saya skru juga bahagian ni. Tapi macam mana pun dia boleh dilakukan kemudian. Tiga bahagian ni ya. Nak di skru. Jadi itu aja yang tinggal untuk satu section. Nanti dah siap, nanti saya naikkan. Kita sama-sama tengok sama ada dia boleh menampung keberatan air yang tangki ni besar Okey. Okey, selain daripada tu kita akan letakkan tapaknya di bahagian belah bawah tiang ni untuk mengukuhkan dia lagi. Jadi kena ada panggil ompak, macam ompak lah, tapi saya letak besi nanti. Okey, di kiri kanan macam tu lah plan saya. Ini saat paling menggetarkan, paling cemas kerana sepatutnya ini tak boleh buat sendiri, kena ada assistant, ada pembantu. Tapi setakat ni saya tak ada pembantu. Okey, sekejap lagi saya nak adjust lagi untuk ketegakannya dan timbang air, untuk timbangan dia sama ada sama tinggi, ketinggian sebelah kiri dan sebelah kanan ni nak kena sama tinggi. Tak nak sebelah ke dalam sangat,
nanti ada masalah sebab bebannya terarah kepada satu bahagian sahaja. Jadi kini saya nak adjust. Saya dah dirikan. Silangnya saya dah pasang tadi. Jadi kita tunggu. Saya masih lagi one man show. Okey, assistant dah sampai. Nak adjust tiang ni. Tangki saya dah alihkan sendiri. Sekarang nak adjust tiang. Satu bahagian. Hari Cik lah. mau pula. Belum habis tu. Jadi yang bawah pula. Ke dalam tak ni? Tak. Cuba lagi tengok. Tak. Ke dalam je. Lagi tebak lagi. Okey. Jadi tak. Dapat tak space? Yang kiri kan? Yang kat dalam sikit tu. Belah dalam ni. Yang nak hujan tak? Okey, lepas mengharungi segala rintangan, akhirnya berjaya dirikan kekuda atau tiang untuk tangki air ini. Okey, proses seterusnya ialah cari dia punya tulang-tulang ni agar dia boleh tenggek benda ni. Semua gunakan C channel atau peling ada juga panggil. Keistimewaan peling ni sebenarnya dia tahan karat. Jadi kalau terjemur macam ni, kena hujan, kena panas, dia still tak karat. Okey, itu maklumat yang boleh saya beri. Kita kongsikan pengalaman, pengetahuan, ya. Okey,
Ni tangki air. Kalau ada yang berminat nak buat, boleh hubungi saya. Akan saya tinggalkan nombor telefon nanti. Okey, ni perkara penting, antara yang terpenting bila kita buat tiang macam ni. Ianya terlalu berat dan kita kena ada pompak ni, nahan dia daripada terbenam ke dalam. Okey, saya dah buat keseluruhannya. Ada 4 bahagian. Okey, sini dan sana ada skru ya. Saya dah skrukan tapak ni. Saya dah skrukan sini, saya akan skrukan sini untuk kekuatan dia. Perlahan saya akan tambah lagi bahagian sini. Contohnya macam ni. Bahagian ni. Ni pun akan saya skru, tapi bukan besi yang ni. Contohnya je. Besi ni saya skru sini, sini pun saya skru ke dalam simen. Jadi tekanan daripada atas ke bawah tu akan berlaku. Dia dapat dan mampu menahan daripada tekanan air, keberatan tangki air yang ada di depan ni. Baiklah, saya mulakan tugas. Okey, saya nak skru bahagian ni. Semua bahagian hampir siap. Ada 2 bahagian saya belum skru, sebelah sana dan sebelah sini. Semua bahagian dah dipasang untuk menampung beratnya. Semuanya saya dah buat. Okey, hari tu saya ada beritahu tentang kenapa saya lebihkan buat besi ni. Okey, ini yang saya lakukan. Sebenarnya dia nak tampal benda ni supaya dia melekat dan tak beralih. Kalau tak, kena buat sesuatu yang lain lah. Kat sini saya dah skru. Sama juga dengan sini. Dan ni bawahnya ni, kena buang sikit sini. Dekat kat sini semua pakai skru, tak ada welding dia. Tu kenapa saya gunakan C-channel ni. Okay. Sebab tak perlu welding, tak perlu set welding, semua pakai skru. Okey, itu maklumat yang saya kongsikan untuk anda semua yang nak cuba buat gunakan kaedah ini. Ini kerangka dah pun siap. Masa untuk naikkan tangki. Dan aksi naikkan tangki ni tak boleh buat seorang. Jadi saya kena panggil pembantu ni, pembantu peribadi, lebih kepada official dia ni. Sekarang kena kerja manjat-manjat. Masa untuk naikkan tangki. Ni dah dibuka.
untuk memudahkan kerja-kerja mengangkat, menaikkan tangki air ni. Ini patutnya 3 orang lah baru boleh selesai dengan cepat. Tak apalah, ini je yang ada. Adjust kamera sekejap. Ada. Okey, naik tangki. Jejak Jadi dah. Okey dah. Dah agak ada tinggi juga. Okey, kerja-kerja menaikkan tangki dah pun berjaya. Nanti nak adjust sikit mana air pipe masuk dan mana pipe keluar. Kita sambung nanti bahagian kedua. Okey, saya Azul. Terima kasih kepada yang menonton siaran saya ni. Jangan lupa ya, subscribe, like dan share. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.